Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Sahabat-sahabat yang kasih sekalian, rumah kita hari ini habislah cerita pasal kawan tu kan. Kita cerita sambung lagi bicara kita dan kita ikram ni. Hikmah kita pagi ni bunyinya dalam bahasa Arab, innama ja'ala daral akhirati mahallan li jazai ibadihi mu'minin wa anna dunya lan yaktasi'a. Maksudnya, kata Tuan Syekh, sesungguhnya Allah SWT jadikan akhirat itu tempat untuk membalas segala amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, kerana dunia tidak mampu menampung balasan Allah. Secara mudahnya, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa perkara dalam kenyataan itu yang perlu difahami dengan baik. Pertama sekali, dalam agama kita ini, perkataan balas ini dia ada 3 perkataan. Satu, dia panggil as-sawab. Satu lagi dia panggil al-jaza. Satu lagi dia panggil al-ajr. Itu 3 perkataan sahabat-sahabat akan jumpa apabila sahabat-sahabat baca Quran ataupun baca hadis Nabi yang berbicara tentang pahala, balasan, upah dan sebagainya. Jadi setiap perkataan itu ada makna yang spesifik yang sepatutnya kita faham dengan baik, ya. Perkataan sawab diambil daripada perkataan wasabah, iaitu nompak. Kita belajar dalam matematik, kita ada dia panggil nombor bundar. Ingat masa saya kecil-kecil, bundar ni maksudnya kita lompat. Ataupun macam kerajaan Malaysia buatlah, kalau RM1 1 sen dia jadi RM1, RM1 4 sen dia jadi RM1 5 sen. Itu kerajaan Malaysia nak mudah kira. Akhirat tak, dia tak ada undur, dia ke depan. Maka sebab itu sawab, perkataan sawab diterjemah ke dalam bahasa Melayu dipanggil pahala. As-sawab dia panggil pahala. Jadi bila sebut pahala ini, sahabat-sahabat, pahala bukan menggambarkan kepada balasan. Pahala menggambarkan kepada nilai kepada satu perbuatan. Dia bukan balasan. Misalnya pahala ni kalau mudah kan, kita panggil dia RM ringgit Malaysia, US dollar, itulah. Cuma pahala, cara kira pahala dalam agama kita dia berbeza dengan matematik dunia ataupun benda hari kira. Hari kira dia kedekut, ya, sebab dia duit tak ada kan. Kita cari, dia tolong untuk bagi anugerah Allah. Dekat akhirat tidak, dia kira bundar. Maksudnya kalau buat 1 dia bagi 10. Itu paling rendah, ya. Buat 1 dia bagi 10. Buat 2 dia bagi 2. Tidak ada konsep pahala dalam Islam buat 1 dapat 1. Tak ada. Yang paling minimal ialah 1 10. Lepas tu yang biasa lagi, yang dalam Lailatul Qadar lagi banyak, 1 dengan 1000, betul sebenarnya. Maka oleh kerana cara dia bagi tu dia macam lompat gitu, maka orang Arab panggil dia sawab. Sawab tu maksudnya lompat lah.
Maka kita pun terjemah dalam bahasa Melayu kita pahala. Jadi pahala tu cara kira dia 10, 30 macam orang kira gigabyte. Mula kan, mula dia ada 1 gigabyte, kemudian dia ada 2 gigabyte. Sebenarnya ada 3, dia tak ada, dia 4 gigabyte, 8 gigabyte, 16 gigabyte, 32 gigabyte. Cuma yang saya pening apa dia ada 1 tera. Betul? Yang pentingnya gitulah, dia lompat gitu. Jadi benda yang lompat itu dalam istilah agama dipanggil sawab. Kita terjemah dalam bahasa Melayu kita panggil pahala. Ya? Okey, satu lagi dia panggil jaza. Jaza ni maksudnya balasan. Yang ni dia bukan balas ya. Dia bukan balas. Yang ni dia balas. Dia bersifat apa ya? Fizikal, bersifat praktikal. Adapun pahala tu sifatnya kira ya. Dia kira begitu. Jadi bila sebut jaza, maka sebab itu jaza dia biasanya digunakan pada dosa. Dia guna pada dosa. Jadi dosa itu, puan-puan, Allah Ta'ala sebut wajaza sayyi'atin wajaza sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan satu dosa, kan, dosa, balasnya satu. Balasan satu dosa dibalas satu juga. Satu balas satu. Beza dengan buat baik tadi, satu ganda 10 ataupun gandaan yang lebih. Tapi dosa satu balas satu. Boleh kan? Jadi nampaknya macam lega lah sikit buat dosa. Sebab buat satu dia kira satu. Kalau buat satu dia kira 10 macam pahala perempuan soh masuk neraka. Tapi masalahnya hak satu kira satu pun soh masuk neraka lagi tu. Yang baik tadi satu ganda 10. Okey, manakala ajrun merujuk kepada upah. Ya, ajrun merujuk kepada upah. Maka upah biasanya bersifat cash ataupun segera. Jadi daripada perkataan ini kita dapati bahawa sawab merujuk kepada pahala dan ianya bersifat ukhrawi, iaitu keakhiratan. Ni sawab. Begitu juga balasan, dia juga bersifat keakhiratan, manakala ajrun dia bersifat keduniaan. Maksud keduniaan itu bukanlah maksud tak baik. Keduniaan itu maksudnya kita buat satu benda, kita dapat reflect yang cash segera. Kita dapat balasannya segera. Jadi apabila bercakap mengenai tajuk pagi ini, kita bercakap di sini ialah membalas segala kebaikan. Balas segala kebaikan ini saya nak bercakap dalam tajuk ini. Jaza. Ya. Innama ja'ala darul akhirati jazahan li jazai ibadihi. Yaitu Allah balas perbuatan kita. Jadi bila kita balik ke akhirat ini kan tuan-tuan, Allah sering mendakwa dirinya dalam Quran bahawa dia Tuhan yang adil. Apa makna adil? Makna adil itu tidak mungkin kita akan tersilap masuk neraka atau tersilap masuk syurga. Tak mungkin. Tapi jika kita ada tersilap nanti, betul kan? Terlewat waktu ada, sebab dia bukan tak adil, dia manusia. Jangan berangan aku nanti dekat akhirat nanti Allah tersilap sisi macam mana, kan? Bolehlah masuk syurga tersilap, lepas tu tak boleh tarik dah lah. Mana ada gitu ya, dia adil.
Kalau masuk syurga memang kerana layak. Kalau masuk neraka pun memang kerana layak. Hari ni kita tak nak sedih-sedih lah. Kita banyak sedih sangat ya. Dan Ash kita tunjuk dekat apa panggil apa ya, dekat tembok kalau tu kan. Lepas tu Kelantan pun kalau dengan Kelantan naik ke sedih. Kita tak payah cerita dengan apa lah, kita cerita syurga je lah. Agak-agak kita boleh masuk yang tu. Mana tu? Jadi apa hari ni saya tak nak cerita pasal neraka, pasal jahat tu kita orang baik-baik ni kan. Kita cerita kenapa Allah Ta'ala buat akhirat. Jadi kata Tuan Syekh, Allah Ta'ala buat akhirat kerana Allah Ta'ala nak balas baik kita. Okey, kenapa Allah Ta'ala tak balas kat dunia? Kan? Kenapa Allah Ta'ala tak balas kat dunia? Jawab dia, kata Tuan Syekh, Allah tak balas kat dunia sebab dunia itu tak mampu nak tampung. Kenapa dunia itu tak mampu nak tampung balasan baik yang Allah akan beri? Kerana dunia itu ada 5 sifat. Jadi kalau orang itu gopoh sangat minta dengan Allah, kata dia, ya Allah, kenapa lambat sangat bagi balasan, aku ni baik lama dah ni, kan? Maka orang tadi kita panggil dia tolong. Sebab apa? Sebab bila dia nak benda yang Allah akan balas kat dia baik, kalau dia nak segera sangat, kalau Allah bagi, maka benda itu kena downgrade dulu, baru boleh masuk kat dunia. Dia tak boleh datang dengan grade akhirat. Sebagai contoh, ada satu hadis sebut, kalaulah kelingking bidadari itu dibawa ke dunia, gelap dunia. Tapi adakah bermaksud bila kita masuk syurga nanti kita pun tak boleh nak tengok dia? Kat sana boleh kita dah upgrade. Tapi dekat dunia dibuat turun yang grade akhirat tu tak boleh. Sebab dunia kena downgrade dulu. Sebab tu orang kata kalau pergi Sabbatical di England pergi 9 bulan, boleh AP buat balik Mercedes UK spec. Jangan beli yang dekat kan spec tu. Yang tu dah downgrade. Downgrade, saya pun nak pergi juga lepas 9 bulan saya nak beli AP tu kan. Okey lah, kita ke pengarah tak dulu. Okey, berbalik kepada tadi. Maka sebab itu bila Bani Israel, kan ingatkan Bani Israel mereka tu tolong. Bila mereka lepas daripada Laut Merah tu, mereka mengadu dekat Musa, kata lapar. Betul kan? Cerita dalam surah Al-Baqarah tu kan. Bila mereka kata mereka lapar, Musa kata tak nak lah pokok cucuk tanah makan. Oh tak nak, kata dia. Oleh kerana kau yang bawa aku mari sini, aku nak urus dia yang uruskan makan. Betul kan? Dulu saya ingat masa Datuk Hashim jadi Vice Chancellor, bila buat seminar dekat Akademi Islam, Datuk Hashim panggil saya. Dia kata, Faisal, aku nak ubah trend, buat seminar jangan ada makan. Saya kata, penat Datuk. Buat jangan ada makan. Buatlah satu seminar dekat Akademi Islam, makanannya dijual. Yuran murah lah, sebab tak bagi beg, tak bagi apa, main dengar je. Komen yang paling tinggi ialah pasal tak ada makan. Sebab orang Melayu dia tak boleh berceramah tak sedap, tak puas makan. Betul kan? Macam perutusan naik Chancellor awal tahun, bukan nak dengar sangat perutusan, nak tengok college mana bagi makanan. Itu yang penuh, betul kan? Ada college 1, college 2. Orang gelak tu tahu dah tu budaya kan. Betul. Okey, maksudnya orang Yahudi dulu pun minta gitu. Dia kata, kau yang bawa aku ke sini, aku nak makan lah. Aku nak makan di hidas. Jadi dalam keadaan begitu, datanglah satu idea dengan orang-orang Yahudi tadi, nak minta makanan syurga. Syurga kan di akhirat. Jadi kata Musa, mana boleh minta makanan syurga? Syurga kan akhirat. Bukan kau tak boleh makan makanan syurga, tapi bukan sekarang. Nak juga. Tolongnya mereka. Akhirnya Musa pun doa dengan Allah. Allah pun bagilah mereka manna wasalwa, iaitu burung puyuh bakar dengan madu. Jadi makanan itu
Kalau mengikut spek syurga, dia takkan jemu. Dia makin sedap. Makin sedap. Betul kan? Tapi apa yang berlaku kepada Bani Israel? Selepas 40 hari, mereka dah jemu makan. Kenapa mereka jemu makan? Kerana bukan masalah makanan tu. Masalah makanan itu dihidangkan di dunia. Kerana dunia itu mesti ada limitasi. Dia ada batas. Dia akan datang jemu. Jadi jemu itu bukan sifat akhirat, sifat dunia. Jadi oleh kerana makanan itu nak turun ke dunia, maka dia dibuat ikut spek dunia. Jadi akhirnya Bani Israel jemu kan? Tak nak makan. Kemudian apa yang berlaku juga apabila mereka simpan, makanan itu jadi basi. Sebab di dunia itu mesti ada limitasi, jadi basi. Di akhirat dah tak ada alam flora. Maka katakan dia nak basi. Mana ada alam flora, mana ada air kumbahan, syabas, tak ada. Sungguh. Kan dekat akhirat ni kan sungainya agak, betul kan? Saya borak-borak dengan Kak Azhar sambil minum agak. Tak ada Kementerian Kesihatan akan bagi test ada bakteria MERS ke Toyota ke apa. Tak ada virus apa. Memang ada benda tu. Jadi sebab itu kata orang tasawuf, kamu jangan gelojoh untuk Allah balas baik kamu tu di dunia. Sebab kalau dia nak turun kat dunia, dia kena downgrade. Jadi cukup sahabat-sahabat bayangkan, sahabat-sahabat sepatutnya mendapat syurga tanpa tempoh, tak ada expired date. Wow, gitu kat akhirat. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat kelojoh kata malah akhirat lambat, bagi-bagi terus dia pun bagi kat sahabat-sahabat 60 tahun syurga. Lepas 60 tahun, kita dah tengok nak lagi, keluar dia. Mana? Sudah semestinya lebih baik kita bersabar dahulu. Nanti bila balik dekat akhirat, benda tu akan dapat. Jadi itu yang disebutkan, mengatakan Allah sengaja buat akhirat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tak boleh bagi balasan baik kita di dunia. Boleh. Tapi kerana dunia tadi sifatnya tadi, iaitu pertama sifat dunia ada limitasi, iaitu ada batas. Dia mesti ada batas. Hebat macam mana pun profesor, dia kena pecik. Betul kan? Walaupun staf itu 11 kali boleh anugerah khidmat cemerlang pun, dia kena pecik. Maksudnya dia kena sebab dia duduk di dunia lah. Sebab dia duduk di dunia. Kita tak kata dia tak baik, tapi dia duduk di dunia, dia mesti terima hakikat satu hari. Dia kena mengundur diri. Dia takkan nak duduk kat situ selama-lamanya. Sebab itu sifat dunia ada limitasi. Cuma siapa sedar tu okey lah. Tuan Dr. Mahathir tu sempat sedar, dia pun berhenti. Betul kan? Ada orang tu jadi presiden parti 28 tahun, tak tukar-tukar. Dia nak BAP lah kan? Orang lain nak kali tukar, ada parti lain. Dia presiden lagi. Sian dia, lama sangat. Jadi nak sebutnya ialah orang kita sedar bahawa dunia itu sifatnya ada limitasi, ada batas. Jadi oleh kerana dia ada batas, balasan yang ada dekat akhirat tu dia tak ada batas. Jadi kalau dia nak diturunkan ke dunia, dia kena downgrade. Jadi begitu. Jadi begitu. Jadi mana baik kita dapat balasan itu di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Seperkara kan sahabat-sahabat. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang tidak ustaz ni cukup risau. Ustaz saya ni boleh masuk syurga ke pahala sikit. Betul kan? Selalu tanya gitu. Ya. Tapi belajar orang kerja dekat bendahari tu, tengok nombor-nombor je semua ni pun risau. Tuan-tuan, apa yang nak dirisaukan soal pahala sikit, pahala banyak? Sebabnya setiap satu pahala itu bila sampai ke akhirat dia tak habis. Jangan apa-apa fikir, saya pergi ke akhirat bawa 1 trilion pahala, tiap-tiap hari dia bayar kos makan, kos tidur, maka sikit habis.
Itu cara fikir dunia. Jangan habis tu. Cara fikir akhirat, sekali ada dah masuk, dia tak habis. Habis yang perempuan lacur tu sekali je beri minum dekat anjing. Kan itu je. Kau perempuan sahabat rasa dia masuk syurga sekejap, duduk lepas habis pahala minum anjing, tu beri balik. Masuk dengan aku. Dia tak gitu dah. Bila dah masuk tu, dia tak keluar dah. Jadi apa yang dia risau? Saya pahala sikit lah, saya pahala sikit. Lepas tu bila mandi bulan Ramadan ni semua sibuk nak baca Quran. Orang minta pigu, tak siap lagi. Nanti dulu Quran tak habis lagi. Lepas sikit. Kita tak sampai sana. Oh, maksudnya kenapa sibuk baca Quran bulan puasa? Sebab pahala kurang. Minta pigu 3 hari tak siap. Sekarang online tak masuk kau ganti dia ada dekat VPN. Jadi nak sebutnya ialah jangan difikir begitu. Sebabnya limitasi itu hanya untuk dunia. Itu satu. Okey, yang kedua, sifat dunia itu ialah kontra. Sifatnya kontra. Kontra itu maksudnya tidak boleh ada benda yang serupa pada semua orang. Dia kena kontra. Misalnya kalau kita fikir dengan ekonomi ya, macam mana agaknya Tuhan nak urus syurga? Setiap penghuni syurga ada 500 bidadari. Ramah tu. Kalau 1 juta masuk syurga kali dengan 500, berapa trilion orang dia nak bagi makan. Lepas tu semua pula tak ada kerja kami, tak ada nyapu sapu, semuanya tuan lah. Tidak gila. Nak fikir. Semuanya Tan Sri Datuk Profesor belaka di Museum Layar ni. Siapa nak buat gaji? Yang tu kata aku Tan Sri juga. Siapa nak ambil gambar? Siapa nak buka ekor? Tapi dia kerana di universiti ni ada Tan Sri, ada Datuk, ada Profesor B, Profesor A, Profesor C, Profesor Madya Lama, Profesor Madya Baru, masyarakat kanan tak tetap, tanah tetap. Itu baru dia jadi. Sebab dia kontra. Dunia tu dia kena kontra gitu. Ada bini comel, tak baru, ada bini bini comel, tak demand banyak, ada tak comel, demand banyak, ada comel, banyak demand, ada unduh tapi suka menganuk, ada yang macam-macam. Jadi sebab itu dunia begitu. Jadi bila kontra tu dia jadi itulah. Tapi kalau perempuan nak perfect, perempuan kena tunggu akhirat. Tunggu akhirat. Sebab dia tak boleh mari ke dunia tu kerana sifat dunia itu kontra. Tak boleh semua orang jadi Perdana Menteri, hanya seorang. Cuba bayangkan di Teluk Intan tu, kalau Allah kabulkan kedua-dua doa, orang PAS maya ajak pada DAP, orang UMNO maya ajak pada gerakan. Kan dua-dua maya ajak tunggu. Allah nak kabul dua-dua. Takkan nak menang dua-dua. Mesti menang. Satu lah. Mesti menang satu je. Satu lagi kena kalah. Kenapa perlu begitu? Sebab dia kena kontra. Duduk-duduk di dunia kena kontra. Jadi oleh kerana sifat dunia itu kontra, maka balasan yang Allah nak beri dekat manusia tu, dunia tak boleh tampung. Dia tak boleh tampung. Kerana tadi itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dunia itu mesti ada kurang. Maksudnya tak ada benda yang boleh sempurna. Tak ada benda yang boleh sempurna. Kalau benda itu sempurna, maka dunia itu takkan bergerak. Dunia itu dia kena kontra. Apa panggil lemah ataupun kurang. Sebab itu orang sains mengatakan penemuan sains itu sifatnya tentatif. Sains itu sifatnya tentatif. Maka sebab itu jurnal sains orang selalu baca. Sebab hari ni setakat ni, yang ni esok yang lain pula, yang tu yang lain pula, yang tu yang lain pula, yang tu yang lain pula. Dia pakai mengurang. Saya ingat masa saya kecil dulu, saya tengok cikgu saya pagi-pagi makan telur masak separuh 2 biji. Maka kita tengok sentak, sebab masa tu kita makan si lemuk kan.
Gue tu mulut benar. Aku besar nanti aku nak makan 3 biji. Betul kan? Sebab cikgu makan 2 biji. Nak makan tak ada duit masa tu. Bila kita jadi cikgu pada cikgu, doktor kata tak boleh makan nak bulat telur. Kan? Jadi kita pun heran, doktor masa cikgu kita dulu, dia kata kena makan. Itu cikgu kita makan tu. Jadi kita mari kat sini, doktor kat kita dia kata tak boleh makan telur masa separuh telur. Masa ni kita dah ada duit, tapi tak boleh makan. Kenapa jadi gitu? Sebab dia kurang. Lepas tu bila ditanya lagi, kenapa tak boleh makan? Sebab ustaz overweight. Cikgu ustaz dulu kurus, kena makan lah. Sebab ustaz terlebih. Jadi nak sebutnya kurang tu kan ada. Masa duit banyak, tak sihat pula. Mana ada orang yang sempurna begitu. Jadi sebab itulah bila perempuan berumur dekat suami perempuan, janganlah berumur banyak sangat. Sebab suami perempuan bukannya Nabi Muhammad, dan puan pun bukanlah Khadijah binti Khuwailid. Okeylah, wamenlah nama dia Khadijah, tapi bukan Khadijah binti Khuwailid tu. Suami memang nama Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi dunia itu ada sifat kurang, dunia itu ada sifat kurang, dunia itu ada sifat limitasi, ada batas. Kemudian yang keempat, dunia itu ialah tempat ujian. Segala benda yang diberi kepada manusia di dunia itu adalah ujian, bukannya balasan. Bukannya balasan. Macam minggu depan, student tu akan masuk ujian. Saya suka perangkap student saya, di mana saya mahu yang cerdik saja. Dalam 6 soalan yang saya beri, ada satu soalan siapa jawab memang bodoh. Sebab soalan tu memang tak boleh jawab. Tapi dia alas soalannya memang begitu. Kena ada satu soalan dia tak boleh jawab, tapi dia perlu jawab 4 je. Kita bagi 6. Betul kan? Kalau dia cerdik, dia jawab 4 yang dia boleh jawab. Tapi ada student yang tolol, dia nak tunjuk dia hero, dia jawab hoax. Tapi soalan payah itu biasanya saya akan bagi clue supaya dia terperangkap. Kita bagi. Berikut adalah kenyataan tentang soalan itu. Kan bila dia nampak semacam clue tu, dia lupa dia duduk dalam dewan peperiksaan. Dia bukan duduk dalam kuliah, dia duduk dewan peperiksaan. Maka dia pun jawab. Maka sebab itu bila saya makin kertas, saya tengok siapa jawab soalan 6, saya tahu siapa bodoh. Sebab soalan 6 memang tak boleh jawab. Saya sendiri pun tak boleh jawab. Sebab dia soalan yang bersifat penyelesaian, aras berfikir paling tinggi. Aras berfikir paling tinggi, penyelesaian. Mana sempat dia buat? Tapi kita ada aras yang tengok, iaitu aras soalannya ialah analisis, bandingkan, aplikasi. Yang itu dah cukup dah PO yang kita letak dekat proforma tu. Kenapa dia tak dijawab yang tu? Jadi begitulah juga dalam dunia ini Allah Ta'ala dia perangkap kita. Maka sebab itu kata orang tasawuf, wala ya'man makrallah, wala ya'man makrallahu illal qaumul khasirun. Kata Allah, siapa yang rasa selesa dari tipu muslihat Allah di dunia ini, maka dia rugi. Jadi supaya kita tidak terperangkap dengan ujian-ujian itu, setiap single step itu kena perhati. Ni, jadi, betul kan? Saya pernah diuji oleh arwah Pak Halim. Masa tu petangnya nak periksa tesis saya. Kan masa master tu student tak masuk, penyelia dia masuk. Dia beli saya apa panggil anggur yang botolnya macam botol anggur. Ada kan anggur kan anggur, air anggur di botol 36 ringgit. Besok saya pergi beli. Saya masa tu mana orang mana orang mana orang macam beli Astaghfirullahaladzim, profesor kan yang Islami mau. Lepas tu beli gelas pula, gelas ini kaki tinggi, 3 eci tu pula.
pergi dekat apa panggil kedai India sebelah spot Toto sebelah dekat Naden klinik Naden dekat Bangsa di situ. Ada klinik, ada kedai kopi, sebelah tu spot Toto. Dia kata buka Faisal. Kan dia pakai gabung tu kan. Dia kata minum. Prof, dosa kagok. Dosa bro. Mu tak minum aku tak bagi dulu. Bro, dosa. Kalau datang keluar dosa. Biar. Mu tak tahu dulu. Mu tak tahu dulu kena. Dah masa tu silet. Kena denda kat BSM pun tak tahu. Penat. Tak lulu kena denda. Lulu kena minum agok. Tak ada bro. Minum. Dia minum teh tarik. Bingung juga. Lepas tu dia kata, mu ni kata sudah-sudah lagi dengan mani urat. Cuba baca botol tu. Kan kita tertipu, kita ada rasa macam anggur. Dia macam je anggur, tapi bukan anggur pun. Anggur yang datang dari Sepanyol apa benda tu kan yang tu. Dilepas tu saya dah dulu MA tu buatlah tahlil kat kampus saya. Buat kat orang kampus saya. Saya beli 9 botol bubur sudah tahlil tu, bubur gelap banyak-banyak sedikit kat kedai 2 riyal tu bubur. Dia naik. Dia pun cukup minum. Lepas tu dimoh ada kat lalu kat botol tu. Habis tu minum. Ustaz waras kau. Waras. Warok tu. Kita pun ambil buku minum. Astagfirullah. Nak marah pun mesti surau. Jadi dia klaim tu kan sebab kita tak pandai. Jadi apa-apa yang nak disebutnya ialah dunia tu ialah ujian. Jadi kadang-kadang kita ingat bila Allah bagi kita susah, kita pergi melawat kawan kita dekat hospital, kita kata sabarlah nak, sabarlah hijau, sabarlah jenab, Allah uji kamu. Sebenarnya kita hak sehat uji juga. Betul kan? Yang sehat pun diuji, yang sakit pun diuji, yang kaya diuji, yang miskin pun diuji. Kerana dunia itu memang tempatnya ujian. Jadi oleh kerana dia punya tempat itu adalah ujian, maka tak sesuai di dunia itu Allah memberi ganjaran. Allah balas. Sebab dia tempoh hidup tu ialah tempoh ujian. Jadi tempoh tu kena uji je lah. Lalu proses tadi. Dan akhir sekali dunia ini ialah tempat kita taklif. Iaitu kita kena susah untuk capai hamba Allah. Hamba. Jadi 5 sebab itu, sahabat-sahabat, menyebabkan kita tak boleh terima balasan Allah di dunia. Kalau sahabat-sahabat merasakan sahabat-sahabat gelojong nak juga, maka terpulang pada sahabat-sahabat. Tapi yang pastinya kita ada satu cerita Bani Israel. Kita ada cerita mengenai Bani Israel. Habis kalau macam tu Ustaz, kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran? Allah Ta'ala sebut falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kenapa Allah janji bila kita ikut perintah dia akan bagi kita hidup yang baik. Jadi, sahabat-sahabat, perkataan hidup yang baik tidak merujuk kepada kaya. Hidupan yang baik tidak merujuk kepada senang. Hidupan yang baik tidak merujuk kepada kita itu dan ini. Hidupan yang baik bermaksud ukuran yang Allah beri. Cuba Papa bayangkan, kalau sahabat-sahabat kata untuk Allah tadi membalas jasa baik kita sebab kita semayang, kita baca Quran, kita taat, maka Allah Ta'ala kena kabulkan semua doa kita. Pernah tengok ada The Majesty John Kerry jadi Tuhan dua lagi? Kan John Kerry jadi Tuhan dua lagi? Kan?
John Kerry jadi Tuhan. Walaupun cerita tu dia sindir Tuhan dia, itu cerita lain. Saya tidak nak cakap, tapi saya nak cakap pasal logik. Bila John Kerry jadi Tuhan dua hari, sebelum dia tidur, dia tengok ada 2 juta permohonan untuk menang loteri. Dan ada 2 juta orang doa pergi church nak menang loteri. Dia tengok dekat komputer dia, Tuhan pakai komputer lagi masa tu. Ada 2 juta. Sedangkan hadiah loteri 2 juta. Jadi John Kerry kata tak terima doa orang kan, kesian. Jadi ada 2 juta. Dia terima semua doa orang tu. Maka akhirnya dapat sih. Sejarah ya. Berlaku rusuhan. Berlaku rusuhan sebab semua orang menang. Bila dia nak pergi dating dengan kasih dia kata sedapnya kalau dating di bawah orang bulan, dia pun ambil bulan. Ni letak kat beranda rumah dia. Tenggelam buku. Tenggelam. Sebabnya dunia sifatnya begitu. Soal dia cerita karut tak, itu cerita lain. Tapi nak sebut dunia tu begitu. Dunia tu begitu. Memang Allah suruh kita semua berdoa. Tapi selagi kita duduk di dunia, dia tak akan kabulkan semua doa. Sebab kabul maksud di sana, kabul doa tu dia ada janji lah kan. Allah Ta'ala sebut ud'uni astajib lakum. Itu memang dia janji nak kabul. Tapi kabul itu, sahabat-sahabat, ada 3 jenis kabul. Pertama, dia beri apa yang diminta. Yang kedua, dia beri lebih baik. Yang ketiga, dia simpan akhirat. Kabul tu kabul lah. Tapi takkan dia nak kabul seperti semua yang kita minta. Kerana kita duduk di dunia itu tertakluk dengan sifatnya yang kontra. Sifat tadi yang kontra. Jadi bukan Allah tidak mampu buat, Allah mampu buat. Tapi dia tak buat kerana dia sudah buat peraturan. Sebab bila dia dah buat peraturan itu di dunia, maka dia follow lah peraturan, baru kita percaya dekat dia Tuhan. Cuba dia langgar dia peraturan, agak-agak yakinlah kita masuk syurga. Nanti sampai-sampai dekat syurga, dia kata minta maaf lah, syurga penuh dah, neraka kosong lagi. Macam-macam dia nak buat. Jadi oleh kerana dia adalah Tuhan yang berwibawa, dia buat peraturan di dunia, dia tak langgar peraturan. Dia tak langgar. Maka sebab itu bagi kita yang belajar agama, kita tahu itu peraturannya memang begitu dah. Maka kita tak payah langgar. Tapi bukanlah bermaksud apa yang kita buat akan disia-siakan, kerana dia berjanji, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan mempersia-siakan segala perbuatan baik yang kita buat. Cuma balasannya, kalau mahu yang cukup puas hati, tunggulah di akhirat. Hak puas hati sungguh. Tapi kalau mahu segera, maka biasanya Allah bagi kita ajrun, iaitu balasan segera. Ada. Bukan dia tak bagi terus. Antaranya, dia bagi kita ni duduk dalam sistem yang baik. Memang kita semua sudah biasa dengan sistem universiti Melayu. Walaupun kita bebe macam mana pun, kalau dia kata siapa tak puas hati, si orang keluar. Ada tak? Saya tak nak. Saya duduk sini, biar tak naik pangkat. Sebab bila bendahari beritahu setiap 25 bulan dapat gaji, buka je akaun ada duit. Betul kan? Popek-popek tu cerita lain, tapi ada duit. Tidak kata ada 27 baru masuk. Tu tak confirm lagi. Confirm dia ada 25. Jadi sistem tu dia panggil sistem yang menjadikan kita dapat upah dunia. Kita dapat upah dunia. Kita pernah kerja, hujung bulan dapatlah upah dunia tu. Jadi upah dunia itulah yang dimaksudkan dengan hidup yang baik. Tapi ganjaran keikhlasan kita bekerja di dunia kerana mencari rezeki yang halal, kita balas sini. Dia balas dekat akhirat lah. Jadi takkanlah tomok sangat yang dunia penuh, yang akhirat terus nak mari sini. Jadi bila akhirat balik, rugi ya. Maka sebab itu apa yang berlaku kepada Bani Israel bila mereka gelojok sangat minta balasan akhirat dan dibawa ke dunia, apa sahabat-sahabat semua tak tahu dalam surah Al-Baqarah itu, mereka itu terpaksa mati di padang pasir setelah disesatkan 40 tahun. Bahasa bodoh belakang mati.
Jadi oleh kerana itu, bila kita faham begitu, kita faham bahawa kita tak kisahlah kalau apa baik kita buat, kadang orang terlepas pandang. Tak payah risau lah. Kadang-kadang kita dah cukup rajin, cuma dapat apa panggil S, CJ khidmat, SPC je. Tak pernah dapat EPC. Tak apa dapat. Roket aktif kan ada. Betul kan? Kau tak percaya ada roket aktif? Percaya. Roket aktif dia tak tulis dekat buku 35. Dia tulis dekat backup data yang cukup baik. Kiamat pun tak hancur. Dia punya backup. Sebab dapat APC dekat akhirat lah lebih bagus. Betul kan? Dapat APC dunia, beli telefon apa panggil Lenovo 1 habis. Lepas tu terjatuh dalam bilik air. Ya beli, tak ada apa. Kalau beli Samsung Note Pad, lagi-lagi kena topak kat lain pula offering baru dia ambil kat bangsa tu, campur APC baru dapat. Itu pun kena bayar dengan 2 tahun komitmen dengan Selcom. Jadi nak sebutnya perempuan, tak apa, tak usah kisahlah benda tu. Tapi tak adalah sampai kita tak ada gaji. Kita masih ada gaji kerana kerja kita tu. Kerana penilaian manusia itu terlalu bersifat dimensi persepsi. Dimensi dan persepsi begitu. Jadi mungkin ada apa-apa yang Allah Ta'ala nak beri yang lebih baik, maka dia simpan dekat akhirat. Jadi bila kita faham itu kan sahabat-sahabat, kita tak kecewa sangatlah kalau kita tak dapat apa-apa dekat dunia. Asalkan kita buat sesuatu yang Allah tahu kita buat. Maka bila ingat hikmah tu kan, bila kita tidak dihargai, kadang-kadang bukan kita tidak dihargai, oleh kerana sifat dunia tu limitasi, maka CJ itu dah penuh dah untuk diberi. Jadi nama kita nombor 11, dia nak bagi sekat 10 nya, kita tak naik nombor 9. Jadi tak apalah, sebab di akhirat dia tak ada limit, dia terbuka begitu. Maka kita kena ingat bahawa Tuan Syekh sebut pada hikmah yang kita belajar pagi ini, innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin ma'anna dunya lan yatasma'lah. Sesungguhnya dijadikan akhirat sebagai tempat untuk membalas segala kebaikan yang dilakukan, kerana dunia tidak mampu menampung balasan Allah. Jadi bila cakap begitu, puan-puan pun kena cakaplah bahawa perkataan-perkataan yang berkait dengan balasan itu dalam Quran ataupun hadis ada 3 perkataan. Pertama, thawab, diambil daripada perkataan lompat, dan ianya merujuk kepada pahala. Pahala bukanlah balasan, dia adalah perkiraan. Buat banyak ni berapa banyak, sembahyang Jumaat dapat 27 atau 25, dia bukan balasan pun, dia perkiraan gitu. Siapa buat tu banyak tu banyak tu banyak tu. Boleh ya? Okey, untuk masuk bulan Ramadan ni saya rasa sekali lagi nak break kita hikam. Saya nak bincang dengan sahabat-sahabat, tajuk dia panggil smart ibadat. Boleh? Boleh. Smart ibadat ni rasanya berhutang. Dulu tak bayar lagi, saya pernah berhutang. Berhutang dengan makna ada satu hadis pendek saya tulis dekat Facebook saya tu. Nabi kata al-iddatu dainun, janji itu hutang. Jadi kalau orang berhutang tak masuk syurga sebab tak bayar hutang. Jadi kalau orang janji tak lunas janji pun tak masuk syurga juga. Jadi hamba pun takut juga janji dengan kawan-kawan tuntut dekat akhirat nanya saya. Jadi antara janji saya dulu, saya nak bercakap pasal smart ibadat. Smart ibadat ni maksudnya beginilah, iaitu kita memilih ibadat-ibadat kerana kita ada kekangan. Kita ada kekangan itu, kekangan ini. Jadi untuk mengatasi kekangan itu, ibadat kita dilakukan secara terpilih. Dia terpilih. Terpilih itu maksudnya kita cari macam orang tulis ISI lah, kan? Siapa pandai tulis ISI cepat naik profesorship. Siapa tak pandai dia tulis banyak pun, tulis kat Jotun, ICI, maka tak laku. Gitulah. Jadi saya ISI tak pandai mencari orang lain lah, tapi bab ibadat tu boleh kurang. Jadi bila sebut smart ibadat tu, dia ada 3 komponen.
Jadi 3 komponen tu untuk minggu depan 1, lepas tu 2 kali lagi dalam bulan puasa sekolah tu kan. Okey, komponen pertama memanjangkan umur. Jadi ada 3 amalan nak panjang umur. Lihat. Yang kedua, pahala banyak. Amalan apa yang pahala? Inilah yang kita sebut sawab tu. Ya, dia ada 7. Dan saya tak nak janji banyak, nanti dos ada 5 juga lah. 7 tu untuk PE. Sebab kita CJ je kan. CJ pun tak lagi kan, betul kan? Sebab kelas 7 minggu je. Okey. Yang ketiga, komponen ketiga dia panggil sekali buat buku akaun tak tutup. Sekali buat pahala berterusan. Dan dia ada 7. Kalau sahabat-sahabat pergi tanya ustaz lain, kalau sekali buat pahala berterusannya ada 3 je ustaz lain jawab. Ustaz ni dia jawab 7. Tapi jangan risau, saya tak tipu ya. Takkan saya nak masuk neraka tipu sahabat-sahabat. Ada hadis sahih yang jadi sandaran. Jadi itu saya namakan dia smart ibadat. Mula-mula kita tahu apa benda yang boleh memanjangkan umur kita. Yang kedua, apakah amalan yang kita kena aim awal-awal kerana dia buat sikit pahala banyak. Kemudian yang ketiga, iaitu kita buat bila kita mati, akaun tak tutup. Dia jalan. Jadi itu rasanya Datuk kita cukup smart mengatur untuk kita balik ke akhirat. Semoga kita berhimpun lagi di akhirat sebagai alumni Universiti Melaka. Kita seronok kan duduk di syurga, alumni. Saya tak boleh sembang banyak-banyak dengan perempuan, nanti ada apa-apa dekat syurga tak. Sambil minum anggur kan sedap. Coklat Cadbury pun kelar. Betul. Okey, untuk satu lagi saya dah buat sepanjang cuti jaga anak tahun lepas dengan Ramadan juga baby. Ada dipanggil 80 amalan masuk syurga. Jadi 80 amalan tu saya tak mampu nak sebut kat sini kerana apa panggil ya? Kerana kekangan masa. Saya letaklah dekat Facebook saya 1-2 amalan setiap hari pada bulan puasa. Jadi jemuk-jemuklah ke rumah saya. Tanpa bagi salam pun tak apa. Kat dalam tu boleh curi apa saja. Maksudnya dalam Facebook saya itulah ya, semuanya halal diambil. Banyak benda-benda saya akan letak kat situ. Yang belum jadi kawan, kemudian ambil kat sana. Okeylah, campurlah 40 amalan yang kita buat. Agama janji syurga, lepas tu campur dengan semat ibadat tu. Okeylah, hadiah hari raya dari saya untuk sahabat-sahabat. Jadi setakat itu dulu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.